Di dalam video yang lepas, cikgu telah berkongsi dengan kamu berkenaan dengan kata bilangan dengan lebih dekat ya. Kata bilangan ialah perkataan yang digunakan untuk menghitung sesuatu atau menyatakan jumlah tertentu. Jenis-jenis kata bilangan boleh dipecahkan juga disebut sebagai kata bilangan tingkat atau ordinal. Ia merujuk kepada kedudukan sesuatu atau seseorang. Jadi contohnya ialah kelima, ke-10 dan pertama adalah tepat, atau dalam kata lain ianya boleh ditentukan dengan tepat jumlahnya. Contoh lain pula ialah Marina telah meminjam 2 buah kek yang dibuat oleh ibu petang tadi. Contoh yang seterusnya ialah setelah hampir setengah jam menunggu, barulah nama Puan Murni dipanggil oleh pegawai bertugas. Baiklah, kata bilangan seterusnya untuk membantu tugas-tugas di pusat pemberian vaksin. Baik, perkataan semua dalam ayat ini ianya menggambarkan ya setiap petugas barisan hadapan terlibat ya bertugas. Seperti mana yang telah cikgu terangkan pada awal perkongsian cikgu tadi, ianya menggambarkan jumlah yang terdiri dalam bentuk kelompok tertentu, kumpulan kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua murid-murid cikgu di luar sana. Cikgu mendoakan agar kamu sentiasa sihat dan ceria di samping keluarga yang tersayang. Dan sekiranya kamu telah bersedia untuk mengikuti sesi PDPR Bahasa Melayu tahun 3 dengan cikgu pada hari ini, mari kita lihat apakah yang kita akan belajar pada hari ini. Hari ini kita akan belajar dari tema perpaduan, tajuk berkongsi hasil tanaman, buku teks muka surat 69, unit 11, hormat menghormati budaya kita, standard kandungan 1.1, mendengar dan memberikan respon, standard pembelajaran 1.1.2, mendengar, memahami dan memberikan respon terhadap suruhan dan permintaan. Manakala objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah murid akan dapat membina secara bertulis sekurang-kurangnya 2 ayat suruhan dan ayat permintaan berdasarkan bahan rangsangan yang diberikan dengan betul. Dan akhir sekali, kriteria kejayaan kita pada hari ini ialah murid dikira berjaya sekiranya dapat mengisi tempat kosong dengan membina ayat suruhan dan permintaan dalam buku latihan aktiviti muka surat 77 dengan betul. Baik, kita teruskan lagi dengan melihat buku teks muka surat 69. Baiklah, aktiviti yang akan kita jalankan pada hari ini ialah memberikan respon berdasarkan ayat suruhan dan permintaan. Ya, apabila kita lihat di dalam buku teks ini, cikgu mahu kamu tumpukan perhatian kepada warna-warna pada tulisan yang terdapat di dalam buku teks ini, di mana tulisan berwarna biru adalah merupakan respon, tulisan berwarna hijau merupakan ayat suruhan dan juga tulisan berwarna merah adalah ayat permintaan. Dan perbincangan kita pada hari ini ya akan cikgu bahagikan kepada 2 bahagian, di mana bahagian pertama ialah perbualan di antara Saiful, Makcik Vimala dan Darshini, manakala bahagian kedua pula ialah perbualan di antara Saiful dan Darshini.
Baiklah, sebelum kita teruskan lagi perbincangan kita berdasarkan buku teks muka surat 69, cikgu rasa adalah perlu bagi cikgu untuk menerangkan kepada kamu ya mengenai apakah dia ayat suruhan dan ayat permintaan. Baiklah, ayat suruhan dan ayat permintaan merupakan dua jenis ayat yang tergolong dalam ayat perintah. Jenis-jenis ayat yang lain ya yang boleh digolongkan dalam ayat perintah ialah ayat silaan dan ayat larangan. Baik, ayat suruhan ialah ayat yang digunakan dengan tujuan memberi perintah atau arahan ya. Di dalam ayat suruhan, subjek iaitu kata ganti nama orang kedua seperti awak, kamu, engkau dan lain-lain biasanya digugurkan ya, tidak digunakan di dalam ayat suruhan. Walau bagaimanapun ya, kerana tujuan penegasan subjek, ianya boleh juga digunakan. Contoh ayat suruhan ialah pergi kamu dari sini. Manakala contoh yang kedua ialah engkau tunggu di sini sehingga pegawai itu memanggil namamu. Penggunaan partikel lah ya boleh juga ditambah untuk menjadikan ayat tersebut kedengaran lebih lembut, di samping ianya boleh digunakan untuk penegasan bagi bahagian predikat. Contohnya, pergilah kamu dari sini. Dan yang kedua, engkau tunggulah di sini sehingga pegawai itu memanggil namamu. Seterusnya mari kita lihat apakah pula ayat permintaan ya. Ayat permintaan ialah yang menggunakan kata permintaan seperti minta, mohon dan tolong dengan tujuan memohon permintaan dan pertolongan ya. Ia digunakan oleh penutur untuk meminta orang kedua atau lebih melakukan sesuatu untuk penutur tersebut. Kata partikel lah boleh digunakan bagi menjadikan ayat permintaan tersebut lebih lembut dan berhemah. Contohnya ialah seperti minta puan izinkan saya bercakap dengannya. Seterusnya, mohon hadirin berdiri bagi menyanyikan lagu negaraku bersama-sama. Dan contoh yang ketiga ialah tolonglah perlahankan suara semasa lalu di kawasan tersebut. Baiklah, dengan penerangan mengenai ayat suruhan dan ayat permintaan yang telah cikgu berikan tadi, cikgu berharap agar ianya membantu kamu untuk memahami dan seterusnya dapat melaksanakan tugas hari ini dengan lebih baik. Kita terus ke bahagian pertama buku teks muka surat 69 ya. Sebelum itu, cikgu suka nak ingatkan ya tentang warna-warna tulisan yang digunakan seperti mana yang telah cikgu beritahu tadi ya. Tulisan berwarna biru merupakan respon, tulisan berwarna hijau ialah ayat suruhan, manakala tulisan berwarna merah pula adalah ayat permintaan ya. Mari kita perhatikan ayat atau dialog yang dituturkan oleh Saiful, Makcik Vimala dan Darshini ya. Saiful telah pergi ke rumah Makcik Vimala dan Darshini untuk minta beberapa tangkai daun kari. Dia berkata kepada Makcik Vimala, "Makcik Vimala, minta beberapa tangkai daun kari?" Kemudian Makcik Vimala menjawab, "Boleh Saiful, Darshini, tolong ambilkan daun kari untuk Saiful." Dan ianya telah dijawab oleh Darshini, "Baiklah ibu." Kemudian Makcik Vimala telah memberikan kepada Saiful plastik untuk mengisi daun kari yang dipetik dengan mengatakan, "Saiful, ambillah plastik ini untuk mengisi daun kari itu." Dan Saiful memberi respon, "Terima kasih Makcik." Baiklah, seperti mana yang telah cikgu nyatakan tadi, frasa bertulisan biru dalam ayat atau dialog yang dituturkan merupakan respon yang diberikan oleh Makcik Vimala, Darshini dan juga Saiful ya. Seterusnya, kita dapat melihat tentang penggunaan ayat permintaan dalam ayat atau dialog Saiful dengan Makcik Vimala, iaitu Makcik Vimala,
Minta beberapa tangkai daun kari. Perkataan minta dalam ayat ini menunjukkan dengan jelas bahawa ayat ini merupakan ayat permintaan. Seterusnya, ayat atau dialog yang dituturkan oleh Makcik Vimala dengan Darshini juga merupakan ayat permintaan. Buktinya, Makcik Vimala menggunakan perkataan tolong dalam ayatnya, iaitu Darshini, tolong ambilkan daun kari untuk Saiful. Terdapat juga penggunaan ayat suruhan di dalam dialog antara Makcik Vimala dengan Saiful, iaitu Saiful, ambillah plastik ini untuk mengisi daun kari itu. Penggunaan partikel lah pada perkataan ambil telah menjadikan ayat ini kedengaran lembut dan lebih sopan, ya. Seterusnya mari kita ke bahagian 2 pada buku teks muka surat 69 pula, ya. Di sini kita boleh lihat perbualan di antara Saiful dan Darshini, ya. Saiful berkata, "Wah, suburnya daun kari kamu." Kemudian dijawab oleh Darshini, "Pokok kari ini kami tanam sempena kempen satu rumah satu pokok." Kemudian Saiful berkata, "Oh, saya ingat keluarga saya menanam serai." Dan ianya telah direspon oleh Darshini, "Ya Saiful, ibu kamu selalu memberi ibu saya serai." Seterusnya, Saiful berkata, "Darshini, tolong masukkan daun kari yang telah dipetik ke dalam plastik." Ayat atau dialog yang dituturkan oleh Saiful ini merupakan ayat permintaan, ya. Baik, cikgu mahu kamu cuba kenal pasti apakah perkataan yang digunakan dalam ayat ini yang membolehkan kita menggolongkannya sebagai ayat permintaan. Cuba kamu bincangkan ia dengan ibu atau ayah atau abang dan kakak kamu, ya. Baik, seterusnya Darshini telah memberikan respon terhadap permintaan Saiful, ya. Di sini, apakah perkataan yang tepat untuk diisikan pada tempat kosong dalam ayat yang dituturkan oleh Darshini? Kamu rasa? Ya, betul. Tepat sekali. Perkataan yang sesuai ialah baiklah. Ayat yang lengkap yang dituturkan oleh Darshini ialah baiklah, minta saya plastik itu. Dan ingat lagi tak? Perkataan minta yang digunakan dalam ayat Darshini ini menjadikan ayat ini sebagai ayat suruhan atau ayat permintaan. Ya, tepat sekali. Ya, ialah ayat permintaan, ya. Kita teruskan lagi, ya. Agak-agak kamu, apakah respon Saiful apabila Darshini meminta plastik daripadanya? Saiful datang ke rumah Darshini, minta daun kari, dan ibu Darshini, Makcik Vimala, menyuruh Saiful meletakkan daun kari ke dalam plastik. Jadi sudah tentulah apabila Darshini meminta plastik untuk meletakkan daun kari yang telah dipetik, Saiful akan memberinya. Jadi respon daripada Saiful sudah tentulah ini plastiknya. Seterusnya, Darshini menyuruh Saiful untuk ambil daun kari yang telah dimasukkan ke dalam plastik untuk diberikan kepada ibunya, ya, dengan mengatakan, "Saiful, ambil daun kari ini dan berikannya kepada ibu kamu." Dan seperti mana penerangan cikgu tadi, ayat yang telah dituturkan oleh Darshini ini merupakan ayat suruhan, ya. Dan apakah respon yang telah diberikan oleh Saiful terhadap ayat suruhan Darshini tadi? Baik, sudah pastinya Saiful akan memberikan respon baiklah. Baiklah murid-murid, cikgu berharap agar apa yang telah cikgu sampaikan tadi dapat kamu fahami. Dan seterusnya, ya, seperti biasa, cikgu mahu kamu uji pemahaman kamu menerusi latihan pengukuhan yang terdapat di dalam buku latihan aktiviti muka surat 77 ini, ya. Baik, jadi sampai di sini dahulu perkongsian cikgu dalam video kali ini. Semoga apa yang telah cikgu kongsikan tadi bermanfaat dan dapat membantu dalam pembelajaran kamu seterusnya. Seperti biasa, ya, jangan lupa kongsikan apa yang telah cikgu berikan dengan kawan-kawan yang lain.
supaya ilmu yang cikgu telah kongsikan tadi dapat dipanjangkan dan disebarluaskan untuk manfaat yang lain-lain juga. Sehingga kita jumpa lagi dalam video cikgu yang akan datang. Salam sayang daripada cikgu, jaga diri, jaga adab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini untuk belajar lebih banyak lagi topik yang menarik. Jumpa lagi di video yang akan datang.